Salam sejahtera murid-murid teacher yang tersayang. Jadi hari ini kita akan sambung dengan unit 1 kemahiran saintifik. Okey, jadi mari kita sama-sama saksikan slide yang cikgu telah sediakan. Okey. Okey. Jadi hari ini kita sambung dengan topik kemahiran saintifik. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada kemahiran yang lain, cikgu ingin mengulas kembali apa yang kita dah pelajari pada minggu sudah. Jadi minggu sudah kita dah uh, menyentuh kepada topik kemahiran saintifik yang terbahagi kepada dua jenis kemahiran, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, jadi pada hari ini teacher akan menyambung kemahiran proses sains yang keempat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu maksud kemahiran proses sains. Kemahiran yang perlu diaplikasi untuk menyiasat dunia di sekeliling dan membina kefahaman dalam sains. Okey, jadi itulah kemahiran proses sains secara umumnya. Okey, so pada minggu sudah, teacher dah menyentuh dan kita dah memahami konsep kemahiran memerhati, mengelas dan mengukur menggunakan nombor. Jadi teacher dah mengulas ketiga-tiga topik ini, kemahiran ini. Dan pada hari ini, teacher akan mengulas pula topik atau kemahiran membuat inference, meramal, dan meramal. So hari ini kita sambung dengan topik membuat inference, dan meramal. Alright, jadi kita tengok dahulu kemahiran membuat inference. Jadi apakah maksud kemahiran membuat inference? Kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang logik untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Apa maksud ni? Maksud ni ialah apabila kita dah membuat sesuatu pemerhatian, contohnya di rumah kamu. Setiap hari sebenarnya dalam hidup kita senantiasa membuat inference. Cuma kita tidak sedar yang itu sebenarnya ialah inference. Jadi apa maksud inference? Inference itu bermaksud kesimpulan awal ataupun memberi penerangan yang logik kepada sesuatu pemerhatian. Contoh, di rumah kamu nampak ibu memakai baju yang cantik, bersolek, dan macam nak bersiap sedia nak keluar rumah. Itu pemerhatian. Kamu nampak ibu memakai cantik-cantik. Itu adalah pemerhatian. Inference maksudnya. Mengapa ibu pakai cantik? Inference dia ialah satu kemungkinan sebab dia kata kesimpulan awal yang logik. Yang pertama mungkin ibu hendak pergi ke kenduri. Jadi itu satu kesimpulan awal yang logik. Ataupun mungkin bukan pergi kenduri, mungkin ibu pergi shopping, membeli belah. Jadi itu juga satu inference. Ataupun yang ketiga, ibu nak pergi ke rumah kawan. Itu juga satu inference. Jadi sebenarnya satu pemerhatian berkemungkinan ada beberapa inference yang boleh dibuat. Macam itulah. Jadi teacher beri satu contoh dalam kehidupan harian anda. Satu lagi contoh. Apabila awak dengar bunyi loceng, loceng aiskrim. Bunyi ling 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 dari jauh awak dah dengar. Dan itu pemerhatian menggunakan organ deria telinga ataupun organ pendengar ataupun deria pendengaran. Jadi pemerhatiannya ada bunyi loceng. Jadi apakah inference-nya? Pakcik aiskrim sudah datang. Jadi itulah membuat inference. Contoh membuat inference. Kita membuat pemerhatian, lepas tu daripada pemerhatian itu kita
kita menghasilkan inference, kita memberi inference kepada pemerhatian. Alright, so kita tengok beberapa contoh yang teacher dah sediakan. Okey, tengok di sini, pemerhatiannya, pokok bunga layu selepas 3 hari diletakkan di luar rumah. Tengok, pokok ni dah nak mati, dah layu dah. Jadi apakah inference berdasarkan pemerhatian ini? Okey, pemerhatian ini menerangkan pokok bunga itu dah layu. Jadi inference dia mengapa? Okey, apa yang menyebabkan dia layu? Okey, satu kemungkinan ialah pokok itu tidak disiram air, kan? Ataupun satu lagi kemungkinan pokok itu diserang penyakit. Kalau pokok itu berpenyakit, mungkin pokok itu akan layu juga dan mati. Jadi di sini ada dua inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian ini. Alright? Okay, seterusnya. Kita nampak ini satu gambar sungai. Jadi pemerhatian dia, ikan-ikan di dalam sungai mati. Boleh nampaklah ikan semua dah terapung di atas permukaan air sungai. Jadi apakah inference yang menyebabkan ataupun inference kepada pemerhatian ini, iaitu ikan-ikan mati. Jadi inference dia, cuba anda fikir sambil-sambil tu. Jadi inference dia begini. Air sungai kotor dan tercemar. Itu inference dia. Sebab air kotor, tercemar, ikan pun mati. Itu sebabnya lah. Alright. Yang ketiga. Pemerhatian. Rusa melarikan diri apabila dikejar oleh harimau. Inference dia. Mengapa rusa melarikan diri apabila kena kejar harimau? Apa inference dia? Mengapa? Jadi, sebab dia rusa ingin menyelamatkan diri. Minta maaf kesilapan ejaan. Menyelamatkan diri daripada dimakan oleh harimau. Kan? Dia tak mahu harimau makan dia, pastilah dia melarikan diri. Itulah inference yang ketiga. Okey, seterusnya situasi yang keempat. Pemerhatian. Pokok bunga membengkok ke arah lubang selepas 3 hari. Awak letak sebuah batang pokok bunga dalam satu kotak berwarna hitam. Berwarna hitam tu maksudnya cahaya tidak boleh masuklah. Dalam tu gelap. Dan di tepi kotak ni kita tebuk satu lubang kecil. Okey, tujuannya untuk membolehkan cahaya masuk melalui lubang kecil ini. Okey, lepas 3 hari nanti, awak akan perasan pokok tu akan tumbuh bengkok macam ni. Dan arah dia membengkok itu ke arah lubang di mana cahaya itu masuk. Okey, jadi apakah inference dia? Mengapakah tumbuhan membengkok macam itu? Jadi inference dia ialah pokok itu ingin mendapatkan cahaya matahari. Sebab kamu tahu, di tahun 2 kita belajar tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup, kan? Jadi dia akan cari sedaya upaya untuk mendapatkan cahaya. Jadi cahaya hanya datang dari lubang ini, betul? Jadi dia akan tumbuhlah ke arah lubang ini supaya mendapat cahaya. Okey? Itu dia. Okey, sekarang teacher nak kamu keluarkan buku aktiviti sains tahun 3. Okey, buku ini di bawah ni. Okey, saya rasa semua murid dah dapat buku teks ya daripada Ustazah Zalika. Minggu lepas, setahu teacher, semua murid dah mendapat buku teks anda. Jadi, bersama buku teks, awak akan mendapat buku aktiviti sains ini. So, sila keluarkan buku ini, muka surat 6. Okey, so mari kita sama-sama menjawab soalan 4 soalan ni bersama-sama teacher. Okey, sediakan pensel, keluarkan buku. Okey, muka surat 6. Okey, tengok soalan dulu. Perhatikan situasi dalam rajah di bawah. Tandakan right pada inference yang betul. Okey, jadi kita tengok nombor 1. Ini gambar. Okey, apakah pemerhatian kita? Kita nampak ada sebuah kereta yang
berasap. Betul? Jadi tengok ayat ini. Kereta keluar asap. Jadi kereta keluar asap bukan inference. Kereta keluar asap itu ialah pemerhatian. Kan? Jadi kenapa kereta boleh keluar asap? Jadi inference dia ialah enjin kereta panas. Okey, jadi kita kena tick dekat mana? Kita tick dekat enjin kereta panas. Okey, boleh faham? Jadi kita write dekat enjin kereta panas sebab dia nak kita tanda write pada inference bukan pemerhatian. Jadi di sini murid-murid perlu membezakan pemerhatian dengan inference. Okey, tengok gambar kedua. Okey, pemerhatian dulu. Apa yang you boleh nampak dalam gambar ini? Kita boleh nampak ada seorang lelaki buta sebab dia pakai spek hitam, dia guna tongkat. Jadi kita tahulah dia tu seorang buta. Jadi kita tengok. Ada dua jawapan. Okey, tengok pertama. Berjalan dengan tongkat. Okey, adakah berjalan dengan tongkat itu pemerhatian atau inference? Jadi kita nampak orang itu sedang berjalan menggunakan tongkat. Jadi betul? Jadi itu ialah pemerhatian. Okey. Jadi inference dia mengapa dia berjalan dengan tongkat? Kan? Jadi jawapan dia orang cacat penglihatan. Jadi jawapan dia semestinya orang cacat penglihatan. Jadi itulah inference kepada pemerhatian gambar ini. Okey? Alright. Nombor 3. Jam tangan saya tidak bergerak, kata lelaki itu. Okey? Jadi itu pemerhatian kita. Lelaki itu bercakap jam dia tak bergerak lagi, dah berhenti. Jadi kita tengok jawapan di bawah. Mana satu ialah pemerhatian, mana satu ialah inference. Okey, jadi di sini semestinya pemerhatian ialah jam tidak bergerak. Jam tidak bergerak tu apa yang kita nampak, kan? Jam tak bergerak. Jadi sebabnya inference-nya ialah jam kehabisan tenaga. Okey, sebab tak ada tenaga, maksudnya tak ada bateri. Dia punya jam tu kehabisan tenaga. Bateri tu kena tukar. Jadi itulah sebabnya jam kehabisan tenaga. Okey? Right. Nah, gambar yang keempat pula. Apa yang kita nampak dalam gambar itu pemerhatian. Apa yang kita nampak dalam gambar? Jadi, mana satu? Budak ini sedang tidur ataupun budak ini kurang sihat. Jadi, apa yang kita nampak dalam gambar? Budak ini, apa dia? Sedang tidur. Itu ialah pemerhatian. Okey, apa kita nampak kan? Jadi, sebabnya ialah budak ini kurang sihat. Itulah sebab kepada pemerhatian. Kita nampak dia tidur, okey, sebab dia kurang sihat. Alright? Jadi itulah jawapan untuk keempat-empat gambar ini. Alright? Jadi teacher harap kamu dapatlah bersama teacher selesaikan jawapan pada muka surat 6 buku aktiviti sains tahun 3. Okey? Alright, seterusnya. Kita pergi kepada kemahiran meramal. Okey, contohlah sebelum kita pergi kepada objektif ataupun pergi kepada apa kita kata definisinya. Meramal tu sebenarnya kita buat tiap-tiap hari. Sama macam membuat inference. Cuma mungkin kamu tak perasan yang itu adalah meramal. Contohnya, okey, mak sudah sidai baju di luar. Okey, tiba-tiba bunyi guruh dan kamu ternampak ada kilat. Nampak ada awan yang dah mendung. Oh no, kata. Kamu dah boleh membuat ramalan. Dah boleh meramal bahawa hari akan hujan. Kan? Cepat-cepat awak pun kena simpan baju yang mak dah sidai tu. Supaya nanti bila hujan turun, baju tak akan basah kan. Jadi itu salah satu kemahiran meramal. Okay, so kita tengok apakah maksud kemahiran meramal. Kemahiran membuat jangkaan untuk sesuatu beristiwa
jangkaan. Maksudnya kita menjangka sesuatu perkara yang akan berlaku, yang akan belum berlaku tetapi kita apa akan berlaku, belum lagi. Kita jangka dia akan berlaku berdasarkan pengalaman lalu, data atau pola. Nah, pengalaman lalu ni macam kita cerita tadi, waktu dah hujan. Dari kecil kita dah tahu bila dengar kurung, tengok ada apa kita kata kilat, dengar lihat awan dah mendung, kita dah tahu nak hujan berdasarkan pengalaman kita yang lalu, kan? Data ini maksudnya data dari aktiviti sains yang kita buat. Kita memukul panjang sesuatu objek atau kita memukul masa. Dan itu kita boleh meramal sesuatu kejadian atau peristiwa. Ataupun pola. Pola ni ialah corak bertambah atau berkurang. Misalnya. Okey, mari kita tengok beberapa contoh. Ini teacher dapat dari buku teks awal, buku teks tahun 3. Okey, jadi ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Permainan ini memang seronok. Okey, ini kita panggil kertas silap teacher terompah gergasi. Rasanya lah, lama dah tak main permainan ni. Memang seronok. Okey, permainan ini memerlukan 2 orang. Okey, seorang di depan, seorang di belakang dan dua-dua akan memakai terompah ini dan berjalan bersama-sama. Tetapi cara berjalan ini yang pernah main tahulah kan, yang pernah main. Kaki kena sama-sama bergerak. Jadi kalau salah seorang pemain tak menggerakkan kakinya, apa jadi? Jadi semestinya dia akan jatuh. Dua-dua pemain akan jatuh. Betul atau tidak? Yang pernah main mesti tahu. Jadi itu adalah kemahiran meramal berdasarkan pengalaman kita. Yang pernah main mesti tahu, kalau salah satu pemain tak gerakkan kaki, mesti dua-dua akan jatuh. Sebab tu dah pernah main. Yang tak pernah main mungkin tak tahulah, kan? Right? Okey. Seterusnya. Ini pun teacher dapatkan dari buku teks anda. Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Ini sebuah kek coklat dihiasi dengan bunga-bunga krim. Bunga-bunga krim yang berwarna-warni. Soalannya, apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Ini merujuk kepada pola. Pola atau corak. Corak di sini warna. Putih, merah, kuning. Lepas tu dia ulang balik. Putih, merah, kuning. Betul tak? Ini adalah pola lah. Pola atau corak. Corak mengikut warna. Di sini putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Jadi kata, apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? So selepas kuning, dia akan ulang balik warna apa? Warna putih lah. Kan? Tengok. Putih, merah, kuning. Ulang balik. Putih, merah, kuning. Jadi lepas kuning semestinya ramalan kita berdasarkan corak ini semestinya putih. Warna yang seterusnya mestilah putih. Okey? Faham? Itulah sebenarnya cara kita membuat ramalan. Okey, teruskan. Ini dia tadi cerita teacher tadi tentang kejadian daripada pengalaman kita. Jadi pemerhatian di sini ialah apa? Kilat yang besar terbentuk. Tengok di sini di langit ni. Sampai ke tanah. Kilat ini terbentuk. Okey, jadi apakah? Kedua. Pemerhatian kedua. Awan mendung terbentuk di langit. Nampak di sekitar ni awan ni hitam-hitam, awan mendung. Itu pemerhatian yang kedua. Alright? Jadi, apakah ramalan atau ramalkan kejadian yang akan berlaku berdasarkan dua pemerhatian ni, ada kilat dan ada awan mendung. Jadi macam tadi teacher cerita, semestinya ramalan dia ialah hujan lebat akan turun, kan? Itulah ramalan dia, contoh. Okey? Alright, sekarang kita tengok buku aktiviti sains tahun 3 juga, muka surat 7. Okey, tadi muka surat 6.
sekali tersambung buka surat 7. Okey. Alright. Lim dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap pergerakan kereta mainannya di atas kadbord menggunakan 2 magnet butang seperti dalam rajal di bawah. Teacher ingat lagi di tahun 2 dulu masa teacher ajak kamu magnet. Kamu ingat lagi tak teacher ajak kamu magnet? Ingat tak teacher kata kutub yang sama, kutub utara dengan kutub utara magnet akan menolak atau menarik? Fikir. Dan kutub yang berlainan, kutub utara dengan kutub selatan magnet akan menarik atau menolak? Jadi jawapannya kutub yang sama akan menolak, kutub yang berlainan akan menarik. Okey? Jadi dalam kes ini sebelum ditolak, magnet A dengan magnet B dipisahkan oleh sekeping kadbord. Tetapi kelihatan magnet A dengan magnet B ini saling melekat. Kan? Ataupun saling tertarik. Bukan melekat, tertarik. Jadi di sini kita tahulah bahawa magnet A dengan magnet B ini kutub dia berlainan. Dan lepas ditolak, tertolak magnet B di bawah. Kita bukan tolak kereta, kita tolak magnet di bawah ni. Kita tolak magnet B, kita nampak kereta pun ikut bergerak. Arah pergerakan kereta mainan sama. Tengok anak panah hitam ni. Sama dengan arah kita tolak magnet B. Soalan dia. Tulis pemerhatian kamu terhadap kereta mainan selepas magnet B ditolak. So jadi kita tolak magnet B ke arah kiri. Jadi apakah pemerhatian kita terhadap kereta mainan? So jawapan dia ialah kereta mainan akan bergerak mengikut arah tolakan magnet B. Jadi pemerhatian dia macam inilah. Kereta mainan bergerak mengikut arah tolakan magnet B. Jadi arah kiri, kereta pun akan bergerak ke arah kiri lah. Alright, itu maksudnya. Itulah apa yang kita nampak, iaitu pemerhatian. Kedua, berikan inference kamu berdasarkan penyiasatan di atas. Inference tadi teacher kata memberi penerangan, membuat kesimpulan awal kan. Jadi di sini kereta mainan akan bergerak. Dia kata bergerak. Jadi kenapa dia boleh bergerak? Itu maksud dia. Dia nak menerangkan kenapa kereta mainan ni boleh bergerak. Jadi jawapannya ialah magnet A, magnet A yang berada di bawah kereta mainan tu ditarik oleh magnet B dan bergerak mengikutnya. Jadi mengikutnya tu maksudnya mengikut magnet B lah. Jadi A bergerak mengikut magnet B. Magnet B ditolak ke kiri, dia akan menarik magnet A sekali dengannya bergerak ke arah yang sama. Alright, yang ketiga, ramalkan perkara yang akan berlaku kepada kereta mainan jika magnet B diterbalikkan. Kalau diterbalikkan tu maksud dia kita terbalikkan kutub dia lah. So pada awalnya kutub ini macam teacher kata tadi, kutub ini adalah berlainan, baru dia boleh saling menarik kan. Tapi sekarang kita terbalikkan magnet B, maksudnya sekarang kutub adalah sama. Kutub magnet B dan kutub magnet A adalah sama. Jadi bila kutub yang sama macam tadi teacher cerita, ia akan menolak kan. Jadi apa akan berlaku? Ini adalah ramalan, kita sedang menggunakan kemahiran meramal. Jadi apa bergerak? Apa akan berlaku? Jadi kita tengok. Kereta mainan akan bergerak mengikut arah, ini dia, bertentangan dengan magnet B. Maksudnya kalau magnet B sekarang bergerak ke kanan, dia akan bergerak ke, kalau magnet B bergerak ke kiri, magnet A ni atau kereta mainan yang berada dengan magnet A ni akan bergerak ke arah kanan. Mengapa? Sebab bila kita terbalikkan magnet B, kutub dia akan jadi sama.
Jadi bila kutub dua-dua magnet ini sama, dia akan saling menolak. Betul? Jadi kalau dia saling menolak, maksudnya kereta ini akan pergi ke arah yang berlawanan dengan magnet B lah. Magnet A akan ditolak menjauhi magnet B. Bermaksud dia akan bergerak ke arah yang bertentangan. Kalau magnet B pergi ke kiri, magnet A ni akan pergi ke kanan. Itu maksudnya. Okey, so awak silalah salin jawapan yang teacher dah bincangkan ini dalam buku aktiviti awak. Tolong salin jawapan siap-siap. Okey, boleh? Okey, kalau tak boleh ikut tak apa, pause saja video ni dan awak boleh salin jawapan. Alright? Okey. Jadi sekian saja buat minggu ini. Teacher sempatlah menyentuh dua kemahiran, iaitu kemahiran meramal dan kemahiran membuat inference. Okey, jadi teacher berharap awak buatlah latihan dalam buku aktiviti sains. Minggu ni teacher akan beri homework kerja rumah dalam buku aktiviti sains muka surat 1 hingga 5. Okey, buku ni lah buku yang sama macam yang teacher guna tadi. Buku ni muka surat 1 hingga 5. Okey, muka surat 1 hingga 5 ni sebenarnya ialah ulang kaji daripada kemahiran memerhati, kemahiran mengelas dan kemahiran mengukur menggunakan nombor yang teacher dah menyentuh minggu lepas. Okey, jadi itu saja daripada teacher buat minggu ni. Alright, teacher berharap semua rajin membuat kerja rumah dan hantar kepada teacher personal dan teacher akan menyemak kerja anda. Yang dah biasa hantar pada teacher tahulah teacher akan menyemak dan akan forward balik pada kamu supaya kamu dapat membuat pembetulan yang sewajarnya. Kalau semua betul, syabaslah, tahniah. Jadi itu saja buat hari ini. Jadi jaga diri. Alright, take care. Jangan lupa. Okey, jadi jangan lupa buat kerja rumah yang teacher dah sediakan pada kamu. Dan jumpa lagi minggu hadapan. Bye.